Nak tahu je apa dia punya reaksi ni. Dia punya reaksi di sana macam tak ada apa. Dia cakap, akak ni tengah isap gam ke apa dekat jantung. Amaran keras. Video ini tidak sesuai ditonton oleh penonton berumur 18 tahun dan ke bawah serta berumur lebih 18 tahun tapi belum balik. Video ini mengandungi perkataan-perkataan carut yang tidak sesuai untuk diguna pakai dalam perbualan harian. Jika anda mengambil risiko untuk menonton video ini, fahamkan mesej dan ambil yang bermanfaat sahaja. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Kita kembali lagi dalam Diary Seorang Rider. Tak, sekarang dah tukar. Dah berevolusi lah, senang kata. Okey, macam aku cakap dalam video Diary Seorang Rider yang lepas, aku akan buat beberapa perubahan. Jadi hari ni aku nak bagi tahu dua perubahan untuk segmen yang ni. Yang pertama, kita akan tukar nama segmen daripada Diary Seorang Rider kepada Cerita Kedai Kopi. Kenapa Cerita Kedai Kopi? Sebab topik cerita tu akan lebih meluas lah. Kalau kita buat Diary Seorang Rider, dia akan fokus pada rider sahaja. Sebab bila aku open kepada sesiapa yang nak share cerita, ada yang tanya, bang, saya nak share pengalaman saya kena scam. Bang, saya nak share pengalaman seram bila saya hantar barang kat rumah orang. Bang, saya nak share pengalaman saya putus cinta. Macam-macam cerita. Cerita-cerita macam ni tak kenalah dengan segmen Diary Seorang Rider sebab tak ada kena-mengena langsung dengan rider. Jadi aku putuskan untuk tambah baik dan rebranding balik menjadi Cerita Kedai Kopi supaya korang boleh share apa-apa pun kisah dengan aku. Bak kata Malik, Cerita Kedai Kopi tiada hakim, tiada saksi, cerita sensasi di kedai kopi. Cuma bezanya kita buat kat rumah lah, kita tak buat kat kedai kopi lah. Yang kedua, segmen ni kita akan call orang yang nak share cerita tu supaya dia boleh ceritakan terus pengalaman dia kepada aku. Sebab kalau dia orang tulis, lepas tu aku ceritakan balik, feel dia tu kurang tau. Sebab aku tak melalui pengalaman tu. Jadi biar orang yang melalui pengalaman tu ceritakan sendiri apa pengalaman dia. Lagipun seronok sikit dapat berbual kan, dapat tanya macam-macam kan. Cerita sorang-sorang pun bosan juga tu. Aku harap korang dapatlah support segmen ni sama seperti korang support Diary Seorang Rider. Okey, cukuplah penjelasan aku. Panjang now pula intro. Kesian tetamu aku hari ni, tunggu aku buat intro lama sangat. Episod pertama ni kita bersama dengan Encik Muhammad Ilham atau kita panggil Ai lah, akan kongsikan pengalaman dia bekerja sebagai rider kedai pizza. Okey, jom kita dengarkan. Okey, kita tak nak apa orang kata panjang-panjang dengan cerita lagi. Kita bagi Ilham cerita. Okey, apa cerita Ilham? Apa benda pengalaman yang nak share ni? Pengalaman nak kata share banyak tapi orang cakap paling yang tak boleh lupa memang kena sidai tu lah. Sebab nak didikkan cerita macam ni. Lepas tu malam lah, dalam pukul 8 lebih kat pukul 9 juga kan. Masa tu order tengah masuk daripada so saya tunggulah. Dah tunggu apa semua, pendek cerita saya hantar lah kan. Masa saya tengok alamat tu, dia kata tempat tu dekat tempat lepak warung JDT lah. Maksudnya dekat warung JDT kan. So warung JDT, warung JDT tu kat mana? Dia kata warung JDT tu dekat dengan Sungai Abung, tapi dia tak tunjuk pun dekat belah mana kan. Faham. Saya ikutlah orang cakap Google Map apa semua kan. Sampai saya ikut Google Map, dia tunjuk jalan Tiung Batu kat situ. Dia tunjuk kat situ. Lepas tu saya pun dah pelik lah. Apa hal lah jalan sini pula kan. Masa tu dah hujan gerimis. Dah hujan gerimis lah ni masa tu. Lepas tu saya pun tak fikir panjang, mesej lah orang tu WhatsApp kan. Lepas saya WhatsApp tu tengok satu tik kan. Tak apa lah, saya tunggu hujan kan. Dekat 2 minit saya tunggu. Tak boleh ni cakap. Hujan dah makin lebat ni cakap macam tu kan. Saya fikir saya tak apalah, saya tunggu lagi kan. Dah lagi 2 minit. Dekat 5 minit tu pun tak ada jawapan juga. Saya call pun memang langsung tak angkat. Waktu tu saya memang dah dah berangin sikit lah. Tentu memang kau ada macam tu kan. Tengok macam tu. Lagi saya lepak lah satu warung ni kan. Tunggu sampai hujan reda. Saya fikir macam mana nak hantar order ni, sebab sedangkan dia tak bagi satu location tau. Dia cakap tempat warung JDT. Saya cakap tempat warung JDT tu memang tempat orang cakap luas tempat dia. So warung tu banyak, saya tak tahu belah mana. Sebab tu saya fikir. Lalas saya cuba tanya satu brother burger ni kan. Saya tanya, cakap bang, boleh tahu tak tempat warung JDT kat mana lah? Lepas tu nasib baik lah orang cakap, alhamdulillah brother ni tahu lah, brother jual burger ni tahu kan. So dia bagi alamat. Kau bagi lepas traffic light 3 ni akan ada kau terus sampai belah kanan tu situ ada orang JDT. Saya pun abang, saya pun follow lah apa yang brother cakap kan. Sekali sampai saya follow tu, dah sampai traffic light 3, saya terus lagi kan. Saya cakap betul ke ni, sebab jalan dia memang gelap kiri kanan lah. Saya cakap tak nampak macam warung pun kan. Tak apa lah, saya
cakap saya still lagi teruskan lagi kan. Saya terus sampai ada Tapi satu hujan kali lagi? Waktu tu hujan lagi? waktu tu hujan lagi. Memang Oi. tengah lebat. Dah lah gelap, hujan pula tu. Okey. Itu dia cakap, memang betul-betul menguji kesabaran ni, saya cakap macam tu kan. Saya pun teruskan perjalanan masa tu. Nampaklah satu ni jual burger juga. Saya tanya, abang, sini ada warung JDT tak? Kadip baru cakap, tu dek dekat sana, tak sampai berapa meter. Tu yang saya nampak belah kanan. Nak jadi kereta, okey, dah nampak satu lah. Sampai dekat tempat yang warung tu, memang tempat dia je, memang cakap, memang luas lah tempat dia kan. Okey. Sebab macam dia punya warung dia tu setiap makanan dia berlainan tu. Okey, macam orang ni jual mi rebus, orang ni jual burger lain kan. Oh, macam food court ke? Ni macam food court lebih kurang lah. Oh, okey, faham? Itu lepas tu dah sampai ni. Saya call lah orang tu balik kan. Saya call tak dapat juga. Saya mesej pun tak dapat juga. Lepas tu saya fikir macam mana nak cari orang je, sedangkan tempat ni memang betul-betul luar gila. Betul-betul. Dia memang luas lah. Saya cakap macam mana aku nak cari ni, setakkah aku nak pergi satu-satu tempat orang ni. Dah lah saya dah petak fikir kan. Lepas tu dah tak ada fikir apa. Tak apa lah, tak nak pergilah satu-satu. Masa saya tengah pergi tu, saya dah pergi jalan dekat warung pertama ni, dia dah lambat tangan. Dekat betul ke orang ni lah dekat kan. Saya pergi dekat orang ni, saya sebut nama dia apa semua. Okey, betul kan nama sekian-sekian kan. Sekali betul. Lepas tu saya cakap dalam hati, abang kau dah nampak aku, kau tak lambat tak apa, kau pergi je dekat aku dekat macam tu kan. Saya cakap aduh hai, macam ni punya customer pun ada ke dekat macam tu. Lala saya pergi ambil pizza tu, pizza tu apa semua, saya bagi dekat customer. Saya cakap dengan dia balik kan. Saya cakap elok lah. Dia cakap, akak tak on ke WhatsApp dengan telefon kan. Saya mesej, saya WhatsApp akak tak dapat. Lepas tu saya call akak pun tak dapat juga. Saya cakap macam tu kan. Lepas tu tahu je dia bagi alasan apa. Cakap apa? Dia kata dia tak dapat WhatsApp, dia tak dapat calling pun. Saya cakap. Lepas tu macam saya pun dah pelik. Habis yang nombor ni akak, nombor siapa akak bagi ni? Dia cakap macam tu kan. Saya cakap sini memang saya tak dapat apa semua. Lepas tu saya pun cakap dengan dia, habis tu akak dah nampak saya apa akak nak manggil saya dekat macam tu kan. Saya baiklah saya nampak akak. Kalau saya tak nampak akak dia masa mana saya balik dekat tu. Lepas tu saya cakap dengan akak tu, macam saya cakap nasihat sikit. Macam ni kak, kalau boleh tolong mudahkan kerja rider kak. Sebab kita orang ni macam sekarang akak tengok kan, tengah hujan lebat je ni, kita orang kesian kak dekat tu. Kesian kita orang kan. Sebab nak tunggu dengan dalam keadaan basah apa semua kan. Lepas tu bila kau tak angkat, bila WhatsApp pun tak reply dekat macam tu. So kita orang buntu tak tahu nanti dalam macam mana. Nasib baiklah saya pandai tanya orang. Kalau tak memang order kad ni memang saya tak dapat hantar. Lepas tu saya dapat cakap macam tu, nak tahu je apa dia punya reaksi ni. Dia punya reaksi di sana macam tak ada apa. Saya cakap akak ni tengah isap gam ke apa dekat macam tu. Dengan terima kasih tak ada masa tu cakap kan. Dia dah ambil pizza kan. Okey lah. Okey je. Lepas tu saya dah macam bagi dia nasihat kan. Macam dia masuk kiri telinga kanan, keluar gigi. Dia malat layan lah tu, confirm. Dekat akak ni tengah stone ke apa dekat macam tu lah. Dah lah, kau dah sidai aku dekat saya dekat 40 minit juga kena sidai dengan dia. Waktu tu masa hujan dah lebat, lepas tu kena sidai dia 40 minit. Tu yang cakap betul-betul menguji kesabaran akak ni. Kalau ikutkan hati aku memang dah lempar pizza dia dekat ni balik kan, dekat kedai tu lah. Pandai kau lah kau nak ambil pizza tu macam mana kan. Tapi saya macam saya fikirkan orang cakap, kita fikir customer lapar kan. So dia order mungkin dia nak makan kan. Tu yang saya cakap tak apa lah, mungkin cakap dugaan seorang rider lah time macam ni kan. Tapi waktu tu memang bangkau lah masa tu, dengar dia punya jawapan ni dengan tak ada minta maaf, dengan tak ada sorry ke apa, memang tak ada. Dia cakap macam tu dekat macam tu. Itu masalah tu. Itu memang masalah. Saya pun tak cakap apa, tak apa lah, saya belah balik lah. Lepas tu masa dalam perjalanan tu saya tengah fikir, macam mana aku boleh dapat customer macam ni kan. First time lah dapat customer macam ni. Okey, faham. Kalau lambat hantar pun mesti dia cakap paling tidak pun dia akan cakap sorry, minta maaf kan. Tapi macam ni saya tak tahu, macam tak ada apa-apa berlaku. Tak ada respon langsung, biar macam tu. Biar macam tu. Dia cakap akak ni tengah stone ke apa ni dekat kan. Bila cakap pun yalah, biasa kalau kita cakap pun dia akan bagi reaction muka. Macam dia kalau kita cakap kan, muka dia sama, pandang kiri kanan, tak ada. Dia cakap betul pandang atas, macam kepala dia goyang-goyang apa semua. Cakap akak ni biar betul ni dekat macam tu kan. Tu yang tak apalah, bila dah balik tu fikir balik, tak apalah, mungkin orang cakap satu ujian lah Tuhan nak bagi kan. Mungkin lah. Pengalaman tu memang macam cakap mendewasakan kita. Orang cakap bagi.
Faham. Itulah pengalaman saya. Oh, tapi 40 dah dekat 40 minit Ya dia memang 40 minit 40 minit je memang kena sidai time tu. Tapi Yelah. kalau 40 minit, kalau macam budak-budak Grab ke Foodpanda, dia dah mengamuk. Sebab kalau nak hantar saja 40 minit, dah lah macam kita orang kadang nak tunggu makanan siap tu pun dah kena sidai. Habis nak hantar pun nak dekat 40 minit, malah otak dia tak berbaloi siap. Ya betul. Lepas macam kan. Ada hard timing limit dia. Contoh kita starting keluar daripada hantar pada customer, paling lambat kita sampai 30 minit ataupun setengah jam lah. Tapi macam aku je kan, macam bila lebih daripada 40 minit, lebih daripada 30 minit, maksudnya 30 ke atas kan. So memang pelik yang kena mangkau. Maksudnya pergi sampai dekat dekat balik, mesti orang cakap, bos akan tanya, kenapa kau boleh lambat sampai 40 minit, kau buat apa ketika macam tu kan. Kena pula time tu bos yang orang cakap, yang tak boleh nak faham keadaan situasi kita tu. Kita fikir pasal customer hantar makan apa semua. So dia tak fikir pasal keselamatan safety rider tu. Itu yang macam bila aku balik daripada kena bising juga dengan bos kan. Dia kata kenapa kau boleh lambat sampai 40 minit. Lepas tu saya cakap ni balik, biasa lah bos, saya kena sidai kan 40 minit, dah lah hujan dekat macam tu. Lepas tu dia punya alasan ni, aku tak ada, ni bukan alasan yang aku nak dengar. Sepatutnya kau kena hantar dalam masa setengah jam. Kau rasa kau boleh terima ke alasan dia? Padahal tu masalah kan. Sebab aku macam fikir ke macam, sebab apa dulu aku pun pernah, before aku jadi Grab, aku pernah jadi dengan tau. Kadang yang bos-bos ni kan, aku tak tahu dia pernah jadi rider ke tak kan. Cakap nak je aku suruh macam saya pergi hantar sendiri kan, tengok boleh tak boleh. Kena pula rumah kampung kan. Pernah sekali tu aku dapat hantar ke rumah kampung. Satu first alamat tak ada kan. Lepas tu dia kata dia bagi dekat tepi-tepi, contoh dia bagi rumah awak nampak ni, awak belok ni. Dia kat rumah sini banyak kan, macam mana saya nak belok kan, betul lah masuk. Ada pernah sekali tu masuk, dah sekali kena kejar orang anjing dekat tu. Pun masalah juga kan, macam ni customer ni. Dalam masa tu tapi tak aku hantar balik pizza tu dekat balik. Akak tu kau cakap, kau pergilah seorang lain hantar kan. Aku malas nak hantar dekat macam tu. Sebab macam pengalaman aku hantar rumah kampung pernah masa tu aku kena marah sebab aku hantar 1 jam lebih, 1 jam 10 minit. Sebab apa? Kira sekarang ada GPS apa semua. Time aku kerja tu, GPS tu kira macam benda yang pelik lagi tau. Kau bayangkan aku kena tanya satu-satu rumah, kau tahu tak kan? Pergi kepada rumah tanya, ni mana kan? Kata bukan, aku tak tahu ni orang kampung moden kan. Aku tanya, selalunya orang kampung mesti kenal jiran-jiran dia kan. Ni bila aku tanya, tak kenal dik. Cakap alamak kan. Aku terpaksa tanya satu-satu. Kau bayangkan punya panjang kampung tu, punyalah banyak rumah kat situ kan. Aku cakap rupanya makcik tu salah bagi nama jalan. Rupanya seberang sungai. Aku kata betul lah. Sebagai sungai dia cakap kan. Sebab kampung dia tu dia ada sungai. So dia ada jalan A, dia nama aku tak ingat nama jalan, tapi aku ingat dia satu A B tau. Dia ada ujung dia, macam contoh nama jalan Jalan Abu contohnya, Jalan Abu A, Jalan Abu B. Tapi dia cakap dengan aku A. So aku masuklah A, aku dah sampai ujung. Aku boleh cakap aku dah pergi nak dekat 30 lebih rumah. Aku tanya satu-satu rumah, tak jumpa. Masalahnya sama juga. Aku kau tak angkat, aku cakap alah makcik ni kan. Lepas tu last kali aku dah nak balik lah. Aku macam pergi mampus lah, aku balik je kan. Pada pandai lah kau angkat kan. Lepas tu tiba-tiba dia call balik. Dia cakap, dia kata, dik tak sampai pun. Cakap mana kak, saya dah nak sampai ujung lah, tak dapat, tak jumpa rumah. Lepas dia kata, lepas tu aku tanya, confirm jalan A ke jalan B? Dia kata, makcik lupa jalan B. Otak kau. Aku cakap, kau tahu tak, aku dah penat ni. Lepas tu dah hantar apa semua. Tapi yang tu okey lah, dia still cakap minta maaf apa semua kan. Masalahnya aku balik, aku kena tiaw dengan bos aku. Aku cakap kau pergi hantar lah sendiri siap. Aku dah baru tahu. Macam tu lah. Kita dah kena sidai satu lah dengan customer. Lepas tu bila lambat hantar, balik lah daripada hantar tu, kena lagi tiaw dengan bos. Mana otak tak stay dekat. Pandai kali kalau nak mengadapkan tu. Sebab tu ada pernah sekali macam aku nak kata melawan tak ada. Cuma peli dia balik kan. Tak ada bos macam ni lah bos. Kalau bos nak rasa kita orang punya susah, bos bawa lah sendiri hantar macam ni, kena sidai macam mana nak menghadap PA punya customer. Lepas tu dia betul, aku tak boleh, aku bos dekat macam tu. Lepas tu dia cakap balik, tahu pula memang tak nak bos berhenti dekat macam tu.
Baru rasa kan dekat sana. Sebab rider kan, orang cakap kita fikir orang fikir kita rider, tak apa rider senang apa semua, tapi dia orang tak tahu risiko rider macam mana. Kita punya keselamatan dekat jalan raya, lepas tu dengan kena sidai, kalau time panas tu kira okey lagi, kalau kena lah time hujan, Itu yang bahaya tu. itu yang bahaya. Ya macam tadi saya cakap macam saya cakap 40 minit kena sidai dalam keadaan hujan. Masa tu hujan dah renyai, okey tak apa lah, boleh stay tunggu. Sekali makin hujan makin lebat. Aduh sudah payah. Time tu memang masa tu tengah dah nak hampir hari ribut lah time tu. Cakap tak boleh tak, kena cari juga customer ni. Kotak anti balik yang kena tiaw dengan bos dekat time tu. Itu lah ada leceh sikit kalau yang ni Dah berapa lama kerja dekat? Dia dekat 2 tahun juga lah. Oh, okay. So tapi dekat memang rider lah ke duduk dapur lah? Dia duduk dapur juga. Dia tak ada orang cakap memang rider. Memang ada kadang duduk dapur, kadang macam tolong lah budak-budak yang buat pizza tu lah, macam packing. Faham. Oh, lebih kurang macam juga lah. Lebih kurang macam tu. Pengalaman tu memang pahit lah dapat. Biasa kerja jadi rider memang macam tu. Biasa dulu yelah aku dah fikir kan, sebab sebelum aku jadi rider je kan, aku tengok dia orang okey, bawa macam terfikir best ni jadi rider kan. Tapi bila start aku dah umur dah matang kan, aku fikir balik rider ni bukan senang kan. Sebab orang cakap rider ni safety satu hal, kita tak ada safety kan. Kalau yang ambil insurans bagus lah. Kalau macam tak ada insurans, parti katak macam tu dekat kan tu. Yang fikir aku cuba macam cari pengalaman jadi rider tu. Bila aku jadi rider, so aku dah boleh rasa macam mana jadi rider, macam mana kena maki dengan orang customer, kena maki dengan dengan bos bila macam ni kan. So aku dah faham perasaan rider ni macam ni. Sebab tu kadang-kadang macam aku order satu makanan kan, macam GrabFood atau Foodpanda kan, kalau macam dia orang lambat ke apa, tak apa, aku memang tak kisah, aku memang tak marah. Sebab aku faham keadaan rider macam mana. Macam contoh aku order GrabFood ataupun Foodpanda kan, macam order makan ke apa kan, and sometimes kadang-kadang dia orang lambat hantar kan, aku pun boleh faham dia orang. Sebab yelah kadang-kadang dia orang tak semesti dia orang lambat, kadang-kadang vendor punya perangai pun ada juga macam musibat kat tu kan. Tu ada sekali tu lah aku pernah order satu Foodpanda ni kan. Order masa tu aku order dalam pukul 2.30, sekali pukul makanan aku dapat pukul 3.30, dekat pukul 4 baru dapat. Lepas tu saya cakap dengan dia kan, cakap macam kenapa boleh lambat, nak marah, cuma tanya lah asal boleh lambat dekat macam tu kan. Dia macam tak maaf abang, sebab vendor sidai saya lama dekat macam tu kan. Memang saya pun tadi memang nak maki lah vendor tu dekat macam tu kan. Lepas tu macam aku okey lah, tak apa kan, aku pun faham keadaan kau macam ni lah. So kau rider, aku rider, so aku faham kau punya situation tu macam mana. So lepas tu aku boleh bagi dia tips RM5 ataupun 10 macam tu lah. Oh, Alhamdulillah murah rezeki. Tu lah dia kadang-kadang orang yang dah pernah jadi rider je yang faham, yang bila kita order barang, kita akan tahu macam mana nak mudahkan kerja orang tu. Tak ada, cuma aku nak cakap secara umum lah kan. Okay. Macam pendek tak banyak pendek. Okay. Macam contoh tolong mudahkan kerja rider lah. Sebab kita orang ni pun sama-sama cek makan kan. Kita orang betul. cek makan sama juga, customer cek makan juga kan. Tapi cuma beza dia, kita orang ni kena redah panas hujan apa semua kan, ribut apa semua kan. So orang cakap kalau tak salah pun kalau nak mudahkan kerja rider kan, yelah Nabi ni pun sebut kalau kau mudahkan kerja orang, Allah akan mudahkan kerja kita. So betul. Benda tu simple, kau buat baik dan benda yang baik akan dapat beli. Betul. So tu orang cakap mudahkanlah rider punya kerja. Tak kisahlah dari segi GrabFood ataupun Foodpanda ataupun whatever lah, apa jenis ni kan, rider food apa semua kan. Kalau bila kau mudahkan kerja, orang pun suka kan. Tak adalah orang nak marah-marah kan. Especially macam contoh vendor bersama kan. Jangan orang cakap sidai rider terlalu lama kan. Kadang-kadang bila macam dah sidai rider tu, bila rider sampai kat customer dah kena marah pula dengan customer kan. So benda tu tak syok lah. Kita bila kerja tu nak happy-happy, tapi bila dapat orang macam ni, so jadi stres. So orang cakap bagi aku tolong mudahkan kerja rider. Itulah aku nak cakap ni. Okay. Faham. Dengar tu, pada yang mana tengah tengok video ni, dengar pesanan daripada Abang Ilham ni. Okey, sampai situ je. Okey. Terima kasih kepada Encik Ilham sebab sudi nak kongsikan pengalaman dia. Sama-sama Cik Jai, tak ada hal, boleh. Kalau nak kongsi tak ada hal.
Okey, begitulah perkongsian daripada Encik Ilham kepada customer dekat luar sana. Dah tahu korang order makanan, korang kenalah standby tengok WhatsApp, tengok handphone, tengok apps yang korang gunakan untuk order makanan tu. Cuba concern dengan situasi semasa. Ini dah tahu order makanan, bukan reti nak tengok handphone ke, nak tengok WhatsApp ke, nak tengok apps ke apa ke. Korang ingat rider ni ada kuasa psikik ke nak tahu korang ada dekat mana? Bak kata Encik Ilham tadi, permudahkanlah urusan orang, Allah akan permudahkan urusan korang pula. Lagi satu, tak berdosa pun kalau korang minta maaf dan ucapkan terima kasih kepada rider yang dah hantar makanan korang ni. Semoga perkongsian daripada Encik Ilham ni dapat memberikan pengajaran kepada korang semua. Kalau korang ada pendapat tentang cerita Encik Ilham tadi, korang boleh tuliskan dekat ruangan komen dekat bawah. Mungkin korang ada pendapat yang lebih bernas. Kepada sesiapa yang nak berkongsikan pengalaman, tak kisahlah pasal hantar makanan ke, kerja kurier ke, pengalaman seram ke, kena scam ke, putus cinta ke, apa-apa pun, korang boleh tekan link yang aku akan letakkan dekat description dekat bawah. Bila korang dah tekan link dekat description tu, korang boleh tuliskan nama atau nama samaran korang. Andai kata korang tak nak reveal nama korang tu, okay, korang tuliskan nama samaran korang and then tuliskan ringkasan cerita yang korang nak share dengan aku tu. Nanti tim aku akan tapis dan pilih cerita yang paling menarik. So korang kena pastikan cerita korang tu menarik sebelum korang nak kongsikan dengan aku. So cerita mana yang terpilih tu, kita akan buat appointment untuk borak pasal cerita korang tu. Aku nak minta maaf andai kata aku ada terkasar bahasa ataupun penyampaian aku kurang bagus, dan maafkan atas segala kekurangan dalam video untuk kali ni, untuk segmen kali ni, sebab ini kira pengalaman pertama aku buat konten call orang macam ni tau. So aku akan tambah baik daripada semasa ke semasa. Kalau korang ada cadangan yang membina untuk tambah baik segmen ni, korang boleh tuliskan dekat ruangan komen dekat bawah. Sampai di sini sahaja. Terima kasih sebab sudi menonton. Kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah.